Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dapat datang ke rumahnya yang mulia ini buat solat berjemaah. Untuk sehari dua hari ini agak kecoh. Semalam Selangor. Di Selangor memberi syarat dos penggalak dan kerajaan melanjutkan daripada 1/3 sehingga 1/4. Kita pun tak tahu apa cerita. Yang kita tahu tidak ada paksaan pilihan. Namun keadaan yang kita nampak seolah-olah paksaan. Negara sudah jadi negara totalitarian. Minta maaf, saya sebut begitu. Ke arah bukan lagi demokrasi berparlimen. Jadi bukan saya kata dah ada suara-suara daripada pakar-pakar. Dan apakah kita bila masuk Rejab, Syaban dan hujung masuk Muharram ni lagi perkara besar berlaku. Keadaan yang kita lihat sekarang, dalam keadaan 2 dos ini pun tuan-tuan tengoklah kiri kanan dan mana-mana masjid berkurangan. Kalaulah diberi syarat lagi, maka orang-orang yang 60-an, 70-an memang tak akan datang. 2-3 hari lepas imam tempat saya telefon. Tempat saya dah 37 keluarga kena COVID. Dan semua mereka dah ambil 2 dos. Mana main apa cerita kata vaksin ini memelihara kita jalan ikhtiar. Kita tak nampak lah. Dan bukan saya cakap, dan ramai lagi tokoh yang lebih baik daripada saya. Yang lebih hebat ilmu dan kepakaran dalam bidang mereka sebut benda ni. 2-3 hari lepas imam telefon saya, tolong ustaz sakit tak tahan. Dan imam ni tak pernah kena prostat. Selepas ambil 2 dos, kena prostat. Tak boleh kawal. Kencing keluar. Tuan-tuan kalau sakit leg, kita demam, kita boleh semayang lagi. Sakit lutut boleh semayang atas kerusi. Tapi kalau kencing tak boleh kontrol, susah kita nak semayang. Kurus. Dan yang seorang lagi bila saya ziarah rumah ke rumah, saya buat ziarah tempat saya, buka pucat. Lutut jadi sakit dan akhirnya semayang atas kerusi. Boleh lagi datang ke masjid seorang. Dan yang meninggal ada lagi bertambah meninggal. Dan saya balik semayang Jumaat semalam, singgah lalu depan rumah orang yang menguruskan jenazah kat taman saya. Makin bertambah. Kita pun tak tahu apakah ini, mungkinkah ini musibah yang Allah Ta'ala timpa kepada kita. Dan apakah ini satu perancangan yang marah sangat orang sebut Illuminati. Tapi sekarang ni dah jelas. Perancangan Illuminati. Dulu orang kata Saudi bukan. Sekarang orang dah tak boleh kata apa dah. Sebab
festival muzik yang dia buat mula-mula tu, beratus ribu yang hadir, yang diambil penyanyi, kalau tak silap saya, penyanyi Lebanon, Salima. Kemudian K-pop, awalnya K-pop, lepas tu Justin Bieber, lepas tu Amir Diab, penyanyi Mesir. Lepas tu Salman Khan, daripada Salman Khan tu baru nampak di backgroundnya adalah gambaran setan, cahaya api naik dan gambar setan. Apakah masih lagi kita kata bukan kaitan dengan Illuminati? Kemudian bila mereka buat show yang terakhir ni, Grammy Award, macam Grammy Award lah, backgroundnya adalah piramid dan all seeing eyes. Jelas-jelas tak sangka baik juga. Illuminati. Di keadaan sekarang lah, orang-orang tua-tua pun dah tahu. Tadi saya keluar 3 hari tabligh kat surau tempat. Satu pakcik, dia tahu banyak benda. Dia umur dah 70 lebih, 80 lebih. Dia tahu banyak benda. Maknanya orang tua-tua kita ni bukan bodoh. Mereka mendengar, melihat, membaca, bukan bodoh. Kita tak boleh nak memperbodohkan lagi rakyat. Kalau orang tua yang macam tu, saya tak sangka dia ada pengetahuan yang macam tu. Kemudian satu orang imam, jatuh imam 3, imam 1. Kebetulan dia tak balik sebab senawang ni hujan lebat. Duduk kat surau, kita buat teh, minum. Dan dia pun sembang, apakah ustaz perang yang akan ada ni, saya baca banyak akan bertembung di antara perang besar yang jadi perang dunia yang ketiga. Dia minta pandangan. Maknanya bila dia cerita, orang yang tua macam dia cerita jauh umur pada saya. Maknanya sekarang ni bukan orang tak ambil peduli, orang ambil peduli. Orang dah tahu banyak benda. Kita tak boleh tipu macam zaman 30 tahun lepas, 25 tahun lepas dah. Orang dah tahu. Kalau orang tua macam mereka tahu, maknanya orang membaca sekarang, orang mendengar. Orang melihat, membaca, mendengar, dan orang boleh berfikir. Dia bukan main cakap terus boleh. Tak macam dulu. Dulu boleh cakap, semua orang boleh percaya. Sekarang cakap sukar untuk dipercayai. Jadi bila kita tengok keadaan sekarang ni, dalam keadaan dunia, kalaulah kita punya dos ni dia jadi syarat, tuan-tuan akan lihat lagi berkurangan orang datang ke masjid surau. Akan berkurangan. Dan bukan masalah marah jaga yang security datang. Dia orang melaksanakan tugas. Jadi sekarang ni dah ada klip video, TikTok, Facebook, dah orang dah protes, orang dah tak boleh tahan. Tuan-tuan percayalah, kalau dos ke-3, ke-4 ini dilaksanakan, akan bertambah kurang. Dan tuan-tuan kalau macam ni keadaan, nampak gaya raya tahun ni, khutbah sendirilah Allah. Itulah, maknanya makan ketupat depan TV je lah. Kalau keadaan sekarang, Taipusam tak ada pula. Raya Cina tak ada pula. Tak ada mendadak-mendadak. Boleh kumpul. Lepas tu kenyataan yang dibuat PRN Johor, Omicron tidak aktif, tidak. Pula dah mula. Jadi apakah kita ni ditipu? Tak maaf, saya ni live, saya tak takut. Semua orang dah bersuara. Kita ada akal. Kita terpaksa nak kena protes kerana kita bimbang. Keadaan keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Kita cinta pada negara kita. Kita sayang pada negara kita. Mana kita tak cinta? Siapa tak cinta? Semua orang cinta. Tapi inilah keadaan yang berlaku. Tuan-tuan, kalau sekarang dah berlaku perang di antara Rusia dengan Ukraine. Nampak perang ni macam perebutan negeri. Dah kita contoh luar sikit. Dan tahun 2000 lebih, 2005-2006, saya baca dalam majalah, saya tak ingat saya dalam majalah Time. Lama dah, bukan. Majalah Time dah lama saya baca. Kata Harvard University punya political scientist, mereka mengandaikan akan berlaku perang dunia ketiga. Di antara blok Rusia dengan blok yang sebelah sini. China adalah blok Rusia, Korea Utara adalah blok Rusia. Dan dia mengandaikan berlaku di antara perang, bukan perang Balkan, tapi perang di antara Korea Utara dan Korea Selatan, India dan Pakistan.
Dan tidak mustahil bila kerajaan Hindu sekarang ni, OIC dan juga negara-negara Teluk telah buat mesyuarat minta India jangan membunuh orang Islam. Protes. Kalau diteruskan, maknanya ekspor minyak tu tidak akan diekspor ke India. Dan akan sekatan-sekatan ekonomi yang boleh negara-negara Islam buat. Dan sekarang tiba-tiba Modi selepas buat perjanjian dengan Israel, tiba-tiba keluar kenyataan. Bila masuk awal tahun, daripada pemimpin-pemimpin BJP, Beratania Janata Party, Hindu hendaklah membunuh seramai mungkin orang-orang Islam India. 200 juta orang Islam nak dibunuh semua sekali. Tuan-tuan tak akan jumpa, walaupun Hitler macam tu punya orang anggap sebagai kejam, dia tak pernah bunuh rakyat dia sendiri. Sama ada Kristian atau bukan Kristian. Bangsa dia. Ini bangsa sendiri dibunuh. Bangsa ini sama-sama bangsa, cuma berlainan agama. Dibunuh. Nak kata ethnic cleansing, bukan ethnic lagi ni. Ini bukan ethnic. Ini agama ni. Maknanya religious cleansing. Kita boleh sebut begitu. Ini berlaku. Dan bila berlaku ini, tentang berlaku peperangan ini, orang Islam dibunuh sekarang ni, dah kepala dipotong apa semua, tempat diri ni. Isu dah jadi besar daripada isu tudung budak sekolah tak boleh ni. Tuan-tuan boleh bayangkan, Bengali pun pakai serban, lilit, perempuan mereka pun lilit, tiba-tiba budak Islam tak dibenarkan lilit. Tak boleh dibenarkan pakai tudung kepala. Tuan-tuan kalau pergi India, Hindu sendiri pun pakai tutup kepala. Dengan sari mereka tutup. Sekarang budak-budak Islam tidak dibenarkan pakai. Satu benda yang tak kena pada tempat. Atas-atas bangun yang mereka buat. Dan bila orang Islam dah banyak kali dibunuh isu Kashmir apa semua, tidak mustahil orang Islam akan membela diri mereka dan akan melakukan perang. Maka betul lah andaian yang dibuat oleh pakar-pakar Harvard University itu, berlaku perang antara Pakistan dan India, dan Pakistan mungkin akan masuk campur. Tak mungkin masuk campur. Dan Bangladesh telah beli pesawat MiG baru. Bukan Pakistan, Bangladesh. Tonton, negara Bangladesh itu dah beli senjata. Mana ada strategi. Mereka sendiri, walaupun negara yang kita anggap miskin, tapi dia beli pesawat tempur udara baru beli. Awal tahu beli. Saya akan baca lah benda-benda macam ni, nak link dengan kuliah. Jadi tuan-tuan, bila berlaku, memang betul sabit hadis Nabi dalam kitab Nazal Isa fi Akhir Zaman. Imam Sayyidi telah letakkan satu hadis. 2 umatku terpelihara daripada api neraka. Pertama, mereka yang bersama dengan Isa, mafhumnya mana di situ bersama dengan Mahdi dan Isa alaihissalam. 2 umatku terpelihara api neraka. Dan yang keduanya, mereka yang berjihad di India. Jihad di India, kata bekas mufti Singapura, Syed Ahmad Semaim, adalah berperang di India. Itu mufti Singapura. Antara mufti yang alim di Nusantara ni termasuk mufti Syed Ahmad Semaim tu. Dah arwah, dah meninggal lama dah. 80-an dia meninggal lah, dia ganti orang lain. Yang kedua, Syekh Salim Baraisi, Indonesia, ulama Indonesia dah meninggal, dua-dua dah meninggal. Kata berjihad di India pada makna dakwah ataupun perang. Dan kalau dakwah, tuan-tuan, kerana dalam syarat-syarat dakwah, dalam syarat-syarat perang, dia kena dahului dengan dakwah. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, la taqtuluhum hatta tad'u ila Islam. Jangan kamu bunuh mereka sehingga kamu dakwah mereka pada Islam. Kalau kamu sampai ke kampungan mereka, jangan bunuh mereka hingga kamu dakwah mereka pada Islam. Sebab tu dalam kaedah Islam ni, dia kena dakwah dulu. Kalau dakwah tidak diterima, bayar jizyah. Jizyah tidak dibayar, baru berlaku perang. Berlaku perang. Maknanya bila dakwah tidak diterima, dakwah dihalang, dan India telah menghalang dakwah. Masjid telah diarah tutup. Dan orang India telah buat dakwah bermula dari Syekh Ilyas rahmatullahi alaih sehingga sekarang sudah hampir 100 tahun. Dan ulama-ulama India semuanya, ulama-ulama India ketika zaman dia, kata, wahai Syekh Ilyas, kamu adalah mujaddid, makna tokoh pembaru. Allah Ta'ala akan datangkan setiap 100 tahun tokoh, orang yang akan dibalik agama. Syekh Ilyas rahmatullahi alaih kata, saya bukan
Mujaddid. Dakwah yang saya buat tabligh inilah mujaddid. Dia tunduk rendah diri dia. Dan dia telah meninggal, tuan-tuan. Satu dunia datang ke India untuk dakwah. Kalau maksud jihad itu dakwah telah berlaku 100 tahun. Dan sekarang kajian Hindu telah halang masih maju untuk buat dakwah. Dan Saudi pun haramkan tabligh. Maknanya selepas 100 tahun akan muncul mujaddid baru. Dan ulama mengatakan, adakah mujaddid baru ini Imam Mahdi yang muncul? Mujaddid baru. Dan kalau di India sekarang 100 tahun dia mereka buat dakwah, dan apabila dakwah telah dihalang, masjid mereka dihalang, tak dibenarkan sembahyang di masjid, maka akan berlaku jihad. Dan jihad itulah tanda hadis ini, maknanya bermula orang, masyarakat atau negeri yang mula dengan jihad adalah India. Artinya mati syahid. Dulu perang antara tak disabit. Perang dunia pertama bukan kita perang agama. Perang dunia kedua bukan perang agama. Perang dunia pertama kena pembunuhan di Sarajevo. Isu-isu itu. Perang dunia kedua adalah fahaman-fahaman Islam semua. Perang dunia yang ketiga ni agama. Jadi bila berlaku orang Islam dibunuh di India, orang Islam di India akan bangun, kita akan lihat di sanalah jihad dan di sanalah syahid. Betul-betul perang kerana agama. Dan disabit dari hadis, agama yang akan pupus dalam dunia ini, yang pertamanya adalah Hindu. Tuan akan tengok, Hindu akan pupus. Dalam hadis kata, pemimpin mereka diikat dan diheret ke jalan. Dia akan jatuh. Dia orang buat, dia orang akan jatuh. Kita akan tunggu dan lihat. Kerana kata-kata Nabi tak mungkin ada penipuan. Tak mungkin ada penipuan. Jadi bila ini berlaku, tuan-tuan, dia rentak di India akan ikut rentak di Malaysia. Malaysia akan ikut rentak India. Kau tengok, LTTE diharamkan. Tapi di Malaysia LTTE tidak diharamkan. Tu P. Ramasamy. LTTE terbukti. Tak boleh sabit kes. Tidak diharamkan. Apakah rentak di sana akan berlaku rentak di sini? Kalau berlaku rentak di sini, maka bermula di sana juga di sini berlaku jihad. Wallahu a'lam. Kita bukan nak jihad, kita tak nak membunuh, kita tak nak bunuh sebab agama Islam bukan agama membunuh. Agama Islam agama kasih sayang. Hatta orang yang duduk dalam pemerintahan Islam pun akan merasa senang dengan Islam. Dalam catatan sejarah, semua orang-orang yang bukan Islam berada dalam pemerintahan Islam, semua merasa aman dan bahagia melebihi daripada pemerintahan kerajaan mereka sendiri. Terbukti, ini bukan catatan kosong, terbukti. Islam. Sayyidina Umar melihat satu orang Nasrani di Baitul Maqdis ketika dia ziarah Baitul Maqdis, tengok satu orang tua Nasrani dan minta sedekah. Sayyidina Umar panggil dia, "Mengapa kau minta sedekah?" "Tuan, saya tak ada duit, saya miskin. Nak makan dan nak membayar jizyah. Tak ada duit." Sayyidina Umar kata, "Tak guna kami. Ketika kami muda kami ambil cukai daripada kamu jizyah. Bila kamu tua kamu biar." Sayyidina Umar ambil duit Baitul Mal, bagi imbuhan kepada dia. Ini Islam. Keadilan sejagat. Tapi hak Islam tidak boleh dicabar. Tak senang-senang kau nak murtadkan budak yang telah masuk Islam tu. Ini isu-isu yang berlaku. Salah apa dah? Salah kita lah. Salah pemimpin kita. Minta maaf lah. Salah pemimpin kita. Terlampau sangat dengan dunia, dengan kemewahan yang melampau-lampau. Akhirnya agama tak diambil peduli. Wallahu alam. Kita doa tuan-tuan, musibah dah datang. Gegaran hanya di Sumatera Barat. Gegaran dah sampai kat KL. Kat Kelang. Kontena jatuh semua. Kita tak mau Allah datangkan ujian musibah yang macam ni kerana kita terhalang daripada menarik rahmat Allah dengan datang ke masjid dengan SOP yang dibuat. Kita seronok. Kuantan, faham. Tidak ada syarat 2 dus apa dus, datanglah sembahyang di masjid kalau di Pahang. Terengganu kata kami tidak ada untuk beri syarat-syarat. Melaka juga kata masjid di Melaka tidak ada apa-apa syarat. Kita ni 9 kekal macam biasa. Orang dah nampak, beberapa orang dah nampak. Kita doa pada Allah, kita bukan nak berperang, kita bukan nak membunuh, kita pun sayang. Malah jiran-jiran kita yang beragama bukan Islam pun kadang-kadang kita cinta kasih pada mereka, kita bagi antara makanan hari raya kita bantu. Kadang-kadang ada buah lebih kita beli, kita bagi kat jiran sebelah. Mereka suka dengan kita. Haji mana pergi? Saya pergi luar negeri. Oh, lama haji tak ada. Dia orang suka dengan kita.
Kita pun suka dengan mereka. Kita bukan nak membunuh, nak senang-senang, bukan. Tapi kita tidak boleh, bila hak Allah dicabar, kita tak boleh. Itu ada batasan dia. Wallahu alam. Baik. Malam ni bab ma jaa fi dukhuli 'ala al-amara. Bab yang telah datang ia pada menyatakan masuk atas raja-raja. Maknanya bergaul dengan pemimpin-pemimpin. Umara di sini termasuk raja-raja, termasuk presiden, termasuk prime minister, termasuk chancellor, kalau di Jerman pakai chancellor, termasuk chairman kalau Cina Komunis pakai chairman, pemimpin mereka. Itu semua dia termasuklah umara. Hadis yang berbunyi an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 9 5 wa 4 ahadun adadaini min al-arabi wal akhar min al-ajam. فقال اسمعوا هل سمعتم إنه سيكون بعدي أمارا فمن دخل عليهم فصدقهم بكاذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على حوضي. Tirmizi. Hadis hasan gharib. Secara umum kita terjemah dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu katanya telah keluar kepada kami Rasulullah SAW dan kami 9, 5, 4 dan salah satu daripada dua bilangan daripada Arab dan daripada Ajam. Maknanya apa? Dia kata Nabi datang kepada kami, keluar Nabi bersama kami itu, Nabi datang kepada kami. Kami ada 5, 4 dan satu daripada dua bilangan. 5, 4 itu apa maksudnya? 9, 5, 4 halkah-halkah dalam masjid Nabi. Bila Nabi masuk dalam masjid, tengok ada halkah. Halkah tu ada 9 orang, ada 5 orang, ada 4 orang. Dan dalam halkah-halkah tu termasuk orang Arab dan Ajam. Ajam itu bukan Arab. Siapa? Sahabat Nabi yang bukan Arab. Bilal, contoh Bilal, Suhaib Ar-Rum, Salman Al-Farisi dan beberapa yang lain yang bukan Arab. Itu dipanggil Ajam. Maka sabdanya, dengarlah sekalian kamu, adakah mendengar kamu bahawa kelak jadi kemudian daripada aku, kelak akan berlaku, kamu kena dengar apa yang aku nak cakap ni, maksudnya begitu. Selepas daripada aku ni akan ada raja-raja, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Maka siapa masuk atas mereka, siapa yang bergaul, jumpa gaul dengan mereka, join dengan grup mereka, maka dibenarkan, maka dibenarkannya mereka itu dengan bohong mereka itu, membenarkan kata-kata pembohong mereka. Dia orang duk kencing, kita setuju, kita pun kata okey. Bahasa kita lah, mudah kita nak faham bahasa sekarang ni kencing kan? Kita setuju dan kita dan kita benarkan pembohongan mereka dengan alasan tertentu, kepentingan tertentu, atau saja nak sokong. Dan ditolong mereka atas kezaliman mereka, sama-sama bantu buat zalim, walaupun dalam bentuk kempen, cakap, apalagi buat kerja dengan kudrat tangan ni. Maka tiada ia daripada aku, dia bukan golongan aku, kata Nabi. Dan tiada aku daripadanya, aku bukan dalam golongan mereka. Dan tidak datang minum atas kolamku, mereka ni tidak akan merasai nak minum daripada haud Nabi, kolam Nabi di padang mahsyar nanti. Dan siapa tidak masuk atas mereka, tak bergaul, tak join, tak duduk dalam grup mereka, dan tidak tolong mereka dengan atas kezaliman mereka, tidak sokong, tidak sama-sama bantu atas kezaliman mereka, dan tidak membenarkan mereka atas pembohongannya, tak benarkan apa yang bohong, apa dia cakap tu bohong, kita kena kata bohong. Maka itu daripada aku dan aku daripadanya. Aku bersama dengan mereka, mereka bersama dengan aku. Dan ia datang minum atas kolamku. Sahih gharib. Hadis ini sahih. Oh, di dalam terjemah ada tulis sahih gharib. Dalam atas dia tulis hasan sahih. Hasan gharib. Bukan sahih gharib. Baik. Uraian hadis tu.
Katalah kiranya saudaraku adalah dikenaki dengan raja-raja di sini ialah khalifah-khalifah, sultan-sultan dan raja-raja besar dan pemerintah-pemerintah negeri. Apa yang maksud dengan umara? Umara di sini kata Syekh Idris, umara di sini adalah raja-raja. Kalau negeri itu pakai raja, mana negeri pakai raja? Saudi pakai raja, Al-Malik. Oman pakai raja. An-Nahyan, As-Sabah, Kuwait, Arab Emirates, Dubai apa semua pakai raja. Lagi mana? Jordan pakai raja. Kemudian Monaco pakai raja. Brunei pakai raja. Itu negeri-negeri yang beraja. Yang secara langsung raja yang bertakbir, bukan pemimpin kita. Kita ni raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan. Britain sama dengan kita, raja berperlembagaan. Jadi fungsi queen tu tak banyak. Tak banyak. Macam kita lah. Ada aktiviti yang tertentu, Al-Majlis Agama Islam, syurah, penetapan puasa, penetapan raya, peranan raja kat situ terselah. Hatta dalam majlis, dalam perundangan agama Islam pun raja tak banyak main. Sebab undang-undang yang lain di bawah daripada undang-undang tertinggi perlembagaan. Sovereignty of law, dia adalah constitution. Ini baru didedahkan dalam penulisan sejarah perlembagaan di Malaysia. Undang-undang agama kita, agama Islam, duduk bawah. Tak boleh cabar. Tak boleh. Layan kita. Baru didedahkan. Baca balik baru orang dedahkan. Selama ni orang awam tak tahu. Orang yang belajar law tahu. Saya belajar law, School of Law. Belajar law. Orang belajar law tahu. Saya tahu dah dulu. Tapi orang tak belajar law tak tahu bahawa kita punya majlis agama Islam ataupun undang-undang agama Islam, syariat kita ni, undang-undang syariat kita ni di bawah, tak boleh cabar, atas tak boleh cabar. British dah buat, dah ikat kita begitu. Na'udzubillah. Itu yang daripada pemerintah dan juga pemerintah-pemerintah negeri. Setiap negeri kecil, daerah-daerah, apa saja pemerintah itu termasuk di dalam disebutkan sebagai umara. Pemimpin atau raja atau prime minister atau presiden atau pak presiden atau chancellor atau chairman, kalau Cina pakai chairman. Maka sekiranya masuk duduk di dalam majlis pemimpin-pemimpin itu, raja-raja itu, kerana membetulkan jalan agama Islam. Kalau kita nak betulkan mereka, masuk duduk tu kerana nak betulkan mereka, kerana mereka terlanjur dan mengajarkan dan memberi nasihat dalam bentuk nak mengajar dan nak bagi nasihat. Sebab raja-raja dulu-dulu ni memang ulama pergi mengajar anak-anak mereka. Ini Tunku Najihah sendiri cerita kat saya ni, Tunku Najihah. Dah ada lagi tak? Ada lagi. Tunku Najihah ada lagi kan? Tunku Najihah ada lagi kan? Kita 29 tak tahu ada lagi kan? Tunku Najihah, sekali saya ada perjumpaan di istana. Kami bentangkan landscape. Masa tu saya kerja pejabat landscape. Jadi jumpa saya dengan kawan saya bentang dekat Jam Tuan Besar dengan exco pembangunan bahagian ni lah dan majlis agama. Jadi saya sekali ikut sekali. Jadi dah lepas dah bentang apa semua dekat Yang Tuan Besar, yang dulu lah, yang arwah dulu, almarhum. Kemudian saya duduk dengan Tunku Najihah duduk sebelah saya. Dia cerita. Dia kata, beta dulu waktu kecil-kecil dulu, tengok saya pakai nyangkut, duduk mengaji Quran, pergi mengaji Quran, baca pokok jambu, kena rotan. Mananya orang dulu-dulu ni kat Malaysia masih lagi ustaz-ustaz datang mengajar kat istana. Begitu dengan kerajaan khalifah yang besar-besar dulu. Umar bin Abdul Aziz, bapa dia hantar ke Mesir. Dia duduk, Abdul Aziz, dia menjadi gubernur di Mesir. Bapa dia hantar pergi ke Madinah belajar hadis, akhlak. Bukan dia duduk, bukan mana anak khalifah tu, dia ajar dalam siapa yang mengajar dia, tok saudara dia, Abdullah bin Umar. Begitu dengan kerajaan dinasti Mughal di India. Aurangzeb, bapa dia hantar ke madrasah mengaji dengan budak-budak lain semua sekali. Kena khotan juga anak raja. Cuma anak raja sekarang ni saja. Bukan kata anak raja, anak macam muka raja. Anak tak boleh jentik semua kat sekolah. Tidak komplain masuk metro apa semua, telinga rabit lah apa dah. Lebih daripada anak raja. Anak raja dulu kena khotan. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Aurangzeb belajar dengan Mullah Jihun.
Akhlak dan adab dan ilmu agama. Kalau masuk jumpa mereka kerana mendidik ataupun membetulkan mereka syariat Islam, kerana agama Islam, mengajar atau memberi nasihat, tidak ada masalah. Tapi bukan semua orang boleh pergi. Tak boleh semua. Sebab tu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, khalifah panggil dia datang istana, dia tak pergi. Cuma bahasa kita kata, sorry ya, bahasa kita lah. Tapi Ahmad bin Hanbal cakap, inilah, saya tak nak masuk istana. Tak mau langsung masuk istana. Ketika dipanggil untuk mengobati pekerja istana yang menjadi ummu walad kepada khalifah. Cantik. Khalifah terlalu sayang dengan dia. Panggil. Ahmad bin Hanbal tak masuk. Tapi kirim sandal saja. Nampak hebatnya Ahmad bin Hanbal. Kirim sandal. Ni bawa sandal ni pergi. Dia bukan suruh ketuk kepala khalifah. Dah hormat lagi. Walaupun khalifah sebat dia. Dia kena siksa dengan khalifah. Bawa sandal ni pergi ketuk kepala jin yang masuk dalam badan perempuan tu. Dia tak pergi. Pantang dia nak pergi istana. Sebab raja orang alim dulu tak nak langkah masuk istana. Paling bahaya. Itu tempat bahaya, kerosakan agama, iman dan takwa bagi orang yang alim, yang dekat dengan Allah kalau masuk ke istana. Itu mereka. Bukan semua, tapi ada. Sebab ada raja yang rosak kerana gara-gara orang agama. Kerana orang agama ni rosak raja, pemimpin, dinasti Mogul. Akbar satu pemimpin yang hebat. Dia dinasti Mogul di India ni perintah 600-700 tahun perintah India. India sekarang baru ya. Betul, lepas merdeka baru ni 60 tahun lah. Dia merdeka dulu sikit pada kita. Dulu orang Islam perintah. Bila dua orang ulama, Abul Fazal dan Abul Faizi, Abul Fazal dan Faizi, dia dua orang dipanggil Abul Fazal dan Faizi, datang istana, mak kikih harta istana. Supaya raja bagi sumbangan, datang cerita, wahai tuanku buat begini. Tuanku, okey baik. Kalau beta buat begini, buat cari hukum yang sesuai dengan kepala otak raja ni. Sehingga raja langsung tidak percaya dengan orang agama. Dia feras tengok, mereka datang memang nak ambil harta aku saja. Raja bukan bodoh. Raja cerdik. Dia cakap dia buat ni nak buat daripada istana, nak ibadah. Dia jadi kaya-kaya. Tapi raja telah putus asa dengan orang agama. Akhirnya raja buat satu agama baru gara-gara dua orang ulama ni. Apa? Din ilahi. Masa tu British telah mula masuk di India. British angkat Akbar. Akbar pun tak kata apa. Dia buat ide lain. Dia dalam keadaan kejahilan. Namun nasihat daripada dua ulama ni tak betul. Nasihat yang tak betul. Bukan nasihat agama. Akhirnya dia reka satu agama baru. Campuran Hindu, Sikh, Islam dan Kristian. Kristian dah ada waktu itu. Sebab British masuk. Dipanggil din ilahi, agama Tuhan. Hancur. British masuk, British suka lah bagi orang Islam hancur rosak. British suka. Akhirnya British gelar Akbar the Great. Sebab tu Dejah 5 saya dulu, buku sekolah, buku Taurih, dia ada titik. Dalam buku Taurih tu, Akbar the Great. Akbar the Great. Baju sejarah sekolah. Rosak dia sebab apa? Ni. Sebab tu, kalau masuk nasihat agama tak apa, tapi bahaya bagi orang alim, orang ulama. Tentu saya tengoklah yang duduk, yang orang tokoh-tokoh agama bagus kita tengok dalam ceramahnya, dalam forum perdana dulu, akhirnya duduk pukul kuat sekali. Tak maaf saya cerita tentang, saya tak mahu sebut nama, tuan-tuan boleh faham sendiri ya. Apa jadi dengan agama? Kesian. Orang agama kan jadi rosak. Orang agama akan jadi rosak. Sebab tu Ahmad bin Hanbal tak masuk. Tapi hukumnya boleh tak? Boleh. Kalau mengajar dan memberi nasihat, iaitu harus dan terkadang wajib pula. Kalau nak betulkan raja, wajib. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Muawiyah ketika jadi khalifah, naik atas mimbar. Muawiyah kata, ini pengumuman untuk semua rakyat dalam pemerintahan kerajaan beta. Dia raja yang pertama, dia di sistem muluk yang pertama dalam Islam tu, Muawiyah.
Beta isytiharkan semua harta negara ini, harta Baitul Mal, hak harta beta dan keturunan beta. Semua orang dia tak berani. Minggu yang kedua, iklan lagi, beritahu pengumuman. Minggu yang ketiga, pengumuman yang sama. Satu orang lelaki bangun. Ini yang kata lelaki. Afdalul jihad kalamul haq indal sultanul jair. Sebaik-baik jihad berkata benar di hadapan raja yang zalim. Tapi Muawiyah bukan zalim. Muawiyah nak test and try. Bila budak lelaki itu bangun, dia kata, wahai khalifah, kalau khalifah istihar harta Baitul Mal, harta khalifah dan keturunan, aku akan pisahkan kepala kamu daripada badan kamu. Maknanya tegas dia. Atau kepala aku dan badan aku terpisah. Aku tak kisah. Muawiyah dengar begitu, Muawiyah terus dia duduk ucap terima kasih kepada dia dan menangis. Menangis atas mimbar, menangis. Alhamdulillah, puji Allah, puji Allah. Satu pemimpin, aku dengar daripada Nabi beritahu, satu pemimpin yang berlaku kesilapan dan tidak ditegur, dia di dalam laknat kerosakan daripada Allah SWT. Mana-mana pemimpin yang berlaku kesilapan dan dia ditegur, dia di dalam rahmat Allah. Aku syukur kerana aku masih lagi di dalam rahmat Allah, kerana ada rakyat yang sedia untuk membetulkan aku. Dan bukan senang. Kita hari ni seronoklah, seronok. Bila menteri datang ke, bila MB datang ke, bila PM datang, selfie. Tu, sekali tu. Masuk dalam grup. Allah, mai surau lepas, mai surau pun dah sombong. Baru ambil gambar dengan PM. Allah. Tengok ada. Dalam banjir pun nak selfie, dalam banjir tu. Dengan menteri. Jumpa semua, salam, berebut salam. Ambil gambar. Kata yang baik, tak ada salah, kita salam. Boleh kita bersalaman, kita suka. Dan kalau pemimpin yang betul, tentu kena rahim tu, kena hormat dan kena hargai yang apa yang dia buat tu baik. Kena cerita, saya selalu cerita tu. Macam Agong singgah, tolong orang accident, dia Fauzi Hasiria. Duduk singgah, tolong. Kita sonok tu. Sultan Johor datang buat kembara Johor, jumpa kampung, jumpa budak-budak sekolah, Assalamualaikum tunggu. Sultan Johor berhenti kereta dia, keluar salam-salam budak. Kita sonok itu. Kita kena hargai, kita kena hargai. Sifat tu kita suka. Hargai, jangan hina, jangan caci. Itu baik. Label dia boleh turun tu. Ada satu lagi dia kementeri, satu wartawan perempuan luar negeri datang masuk ke istana dan dia orang tengok kereta-kereta Sultan Johor ni banyak kereta-kereta antik ni. Dan wartawan tu dia bawa anak dia, dia tahu cara. Budak tu pergi pegang Sultan pegang dia, peluk dia. Walaupun budak macam biasa lah, Sultan peluk. Sultan Johor suka, kita suka. Sultan lain ada mungkin tak ada kamera ambil gambar, itu saja. Tapi ada. Tapi kita kena hargai. Yang betul, yang baik kita hargai. Tapi kalau yang tak betul, kita kena sebut tak betul. Supaya rakyat tahu. Supaya mereka jangan dizalimi. Itu saja. Tapi nak sebut tak betul tu, bukan peribadi yang lain semua kita sebut tak boleh. Aib dia tak boleh. Yang tu sahaja yang tak betul tu kita kena zahirkan. Supaya rakyat nampak. Dan sekarang ni dia orang boleh tahu dengan sebab kita tegur macam tu. Cara elok, cara hikmah dengan kasih sayang. Bukan cara marah. Musa Allah perintah jumpa Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun fa'innahu tagha. Pergi jumpa Fir'aun, dia melampaui batas. Apa tak melampaui batas? Dia kata, ana rabbul Allah, aku Tuhan yang paling. Tak ada lagi yang paling dahsyat, paling celaka manusia ini mengaku jadi Tuhan. Yang tinggi lagi. Yang maha tinggi. Itu pun Allah telah perintah Musa yang paling baik. Jumpa Fir'aun, cakap dengan lemah lembut. Qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Cakap lemah lembut. Bukan aib dia. Bukan caci maki dia. Cakap lemah lembut. Lemah lembut ni macam satu orang bapa cakap dengan anak yang dia kasih. Macam tu.
Bukan tu terus nak maki hamba, tak boleh. Salah. Walaupun dia silap kat situ, betul dekat situ supaya dia dapat. Kalau macam ni kita buat, Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Allah bagi hidayah. Pergi dengan keadaan kerisauan, dengan reakan doa, dengan sembahyang hajat. Ya Allah, bantu aku nak cakap benda yang baik pada sultan, pada kerajaan. Cakap elok. Takkan dia nak marah? Mustahil. Kalau dia marah pun, Allah akan angkat darjat kita. Atau cakap ni, sekarang ni orang guna Facebook cakap. Ni tolong sampai kepada, tak payah sebut nak sampai. Cakap elok lah, cakap elok. Itu cara dia, bukan cara maki. Dan cerita pula aib yang hak lain yang tidak kena mengena dengan apa yang dia buat sana. Tak boleh. Tutup yang tu. Tak boleh aib orang. Hak dia salah tu, betulkan yang tu. Betulkan yang tu. Sebab tanggungjawab ulama kena sebut benda tu. Tanggungjawab. Dia tak boleh dia diam. Ulama tak boleh diam. Tak boleh kalau benda-benda macam tu. Kena cakap. Supaya mencapai nama, dan jika masuk duduk di dalam majlis raja-raja besar, pemimpin-pemimpin yang besar, PM, presiden apa semua sekali ini, supaya mencapai nama dan jadi tinggi martabat, supaya nama ada. Jadi tinggi martabat, balik Rembau, datang ke Rembau utama ni. Datang surau pun. Alhamdulillah dapat jumpa dengan PM. Slow ya. Dapat jumpa dengan PM. Jadi alhamdulillah lah. PM pun kata, payah saya nak cerita. Saya minum bismillah. Jadi ada gambar saya dengan PM. Cuba tengok dalam Facebook. Sampai duduk rokok, sebab kencang lah. Jadi supaya ada nama, kursi ada benda nak buat resolusi, boleh saya bawa jumpa PM. Oh, dah peruntukan dia dapat. Amboi tu. Baru yang tu. Pasal nak nama gah supaya orang dapat jadi kabel. Ni celaka besar orang macam ni. Saya cakap senang lah. Sebab saya duduk dalam pejabat kontraktor lama. Dia boleh kenal sikit atasan. Kenal sikit menteri. Ada 10 dokumen tender nak masuk dalam shortlisting tender. Ada 10 company. Company ni. Dia promoter ni. Cari dia video lah. Kontak company mana masuk. Catat satu-satu alamat kat mana masuk. Kontak. Ya alhamdulillah saya boleh jumpa tak? Ni pasal projek. You ada minta projek dekat JKR tak? Ada. Tapi projek tu besar melibatkan tim besar. Tak ada masalah. Tuan kenal saya tak? Boleh kita jumpa? Oh boleh. Minum bercerita saya ni. Tengok gambar saya. Ni bersama dengan Tisang. Di dalam majlis dan Tisang datang rumah saya. Ni Tisang. Tengok dulu Tisang datang rumah. Orang percaya. Dia kata saya tak nak ambil banyak, kalau saya usahakan dapat projek kat company tuan, saya nak 6%. Boleh bagi 6%. Ini tak ada masalah. Projek 3 juta, 6% saya boleh bagi. Tak ada masalah. Jadi saya dapat projek. Dia pergi jumpa company yang kedua, company 3. Dia duduk di rumah main Facebook je. Bukan dia jumpa pun. Mesti satu company akan lekat. Dan company tu akan bayar kat dia. Kalau dia pergi lobby pun tak. Mesti satu company akan lekat. Ini mainan orang yang macam ni dia kotor tu. Dalam tender kerajaan. Itu belum lagi yang nak ambil cek. Sampai kerani pun cek tak simpan. Cik, kalau cik nak ambil cek boleh datang tapi... tapi tu lah. Tapi itu yang celaka tu. Nak kena bagi juga kat kerani ni. Tak maaf saya terlibat benda tu. Tak bagi. Bila bagi saja, jam saja bagi. Pembantu teknik saja kalau kawasan daerah ni macam kita Rembau ni. Jauh daerah. Pembantu teknik yang top dulu. Bagi jam tek hua sebiji 5,000. Jalan laju. Ni semua pasal kenai ni, pasal kenai. Jalan kembang. Allah, saya ada duduk, saya tahulah. Sumpah taubat tak ada. Sebab saya ada pergi site-visit. Site-visit saya dah pergi apa semua. Hantar dokumen tender semua. Walaupun saya duduk, saya urus bahagian pentadbiran, tapi saya bantu. Kadang-kadang banyak tempat nak pergi hantar, saya bantu pergi. Itu yang saya tahu. Ini semua cerita pembohong. Dia cerita ada kelentong nak kena bagi dulu. Dia dah bayar 20,000. Last kali apa tak ada pembohong ni. Datuk-datuk ni semua.
Saya tengok muka mereka berbual. Bila saya tengok muka dia, dia beralih. Tak tahu kok dia tengok saya janggut, ketayak apa semua. Saya tengok. Memang muka pembohong. Mereka pun mesyuarat lah bagi apa dah? Bagi 20,000 lebih. Duit mula-mula bagi. Habis lingkup pembohong. Kencing. Berkuyup semua pakai payung tembus. Itu cerita dah. Sebab saya dah duduk, bukan saya cerita kosong tuan-tuan. Sebab saya pengalaman kerja-kerja yang berkaitan bukan mengajar. Petang malam saya mengajar, siang saya kerja tu. Sebab saya ATM bukan bidang agama. Sebab tu saya tahu cerita tu. Jadi jangan. Kalau jumpa mencapai nama dan jadi tinggi martabat dan gah nama kerana nak dapat harta tu. Sama ada berkaitan dengan projek sekarang lah. Bentuk dulu harta daripada raja. Orang dulu-dulu. Dan orang hak kira sekarang ni projek lah. Projek tumpang tui projek. Woi, banyak lah. Kenal nama ya. Projek besar-besar. Berjuta. Kalau projek 3 juta, dia dapat berapa? Bukan sikit. Itu satu projek. Kalau projek yang lain. Kenal PM, Perdana Menteri, lagi. Maka itu haram pada syarak kita, haram. Anak bagi makan duit itu habis, anak tak menjadi, isteri tak menjadi, bergaduh. Nikah kedua, menikah ketiga bersama, perempuan cabut cari harta habis buat. Terpaksa beli pula ni. Dia terlampau ni dengan perempuan, beli 42 rumah dekat UK. 42 juta. Tahu? Tak tahu diam. Cerita senang. Tak payah cerita lebih-lebih. Itu pasal perempuan. Na'udzubillah. Bermula dalil sekalian yang tersebut itu sebagaimana adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya yang hadis kita baca tadi, an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu kharaja ilaina Rasulullah sallallahu wa nahnu 9 5 wa 4 ahadul adadaini min al-arabi wal akhar min al-ajam. Diriwayatkan daripada salah seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah. Katanya telah keluar kami Rasulullah SAW. Nabi datang jumpa kami tadi. Padahalnya kami duduk dalam 2 kumpulan. Ada yang jumlah 9 orang, ada kumpulan 5 orang dan satu kumpulan lagi 4 orang. Salah satu daripada 2 kumpulan itu ialah Arab dan satu kumpulan lagi adalah orang-orang Ajam. Apabila dilihat oleh Nabi berkumpul itu lalu bersabda, faqala isma'u hal sami'tum innahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin ala al-hawdi. Maka sabda Nabi SAW, dengar oleh sekalian kamu akan kalamku. Jawab mereka itu, kami dengar dan taat. Ini tuan-tuan, Syekh Idris terjemah macam tu. Dalam hadis tak sebut pun sami'na wa ta'na. Sebab apa saya dia tu? Begitulah berdasarkan hadis-hadis yang lain bila mana Rasulullah tanya kepada sahabat. Sami'na wa ta'na. Sebab tu kita tidak boleh bergantung matan hadis secara langsung, bergantung apa yang ulama urai. Duk ada sekarang ni. Kita dah dengar hadis, kita ikut hadis lah. Apa dia ikut ulama ni? Duk ada sekarang ni. Ada belah-belah grup-grup belah-belah utara Wahabi Salafi ni. Oh, jadi masalah. Kita boleh kita ikut hadis, kita ikut hadis. Ni pasal mazhab ni jadi huru-hara ni. Siapa cakap? Kau yang huru-hara. Kerana kau yang huru-hara. Bukan kerana mazhab. Mazhab tu rahmat. Memudahkan untuk kita beribadat. Kerana kau punya fahaman bawah ni lah jadi huru-hara. Tu tanah Arab tu. Jadi huru-hara. Saya ingat satu ulama daripada Libya kata, untung kamu di Malaysia masih lagi belajar kitab turak kita-kitab lama ni. Kami dah tak ada, 40 tahun lalu sudah hilang kitab-kitab ni di kalangan kami. Apa berlaku sekarang? Anak muda jadi khuasak habis semua. Sehingga sekarang di Libya sampai sekarang tidak aman. Di Tunisia sampai sekarang tidak aman sepenuhnya. Di Iraq sampai sekarang tidak aman sepenuhnya. Di Lebanon tidak aman sepenuhnya. Anak muda-muda bangun semangat ni. Dengan keadaan seluar jin apa semua duduk berjuang takbirkan Tuhan. Jihad. Dia faham cara langsung macam ni. Tak boleh. Sebab tu Syekh dia kata, ditambah tu. Jawab mereka itu, kami dengar dan kami kenal. Dalam hadis tu tak ada sebut pun menjawab. Tak ada. Nabi tanya, faqala isma'u hal sami'tum. Tak ada perkataan sami'na wa ta'na. Tapi sebab apa Syekh dia cerita? Itulah mafhum daripada hadis. Berdasarkan hadis-hadis yang lain, ulama faham. Maka jawapan sahabat adalah sami'na wa ta'na. Haramkah dia terjemah sedar benar tertulis dalam hadis? Tidak haram. Dan itulah caranya. Itu nampak ada ulama tak ada ikut.
Jawab mereka itu, kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Sabda lagi, apakah mendengar sekalian kamu akan kalamku ini? Jawab mereka, kami mendengar dan kami junjung. Ya Rasulullah. Sabda Nabi bahawa sesungguhnya kelak akan jadi kemudian daripada wafatku. Kelak ni selepas pada aku mati, aku wafat, kata Nabi, ganti orang yang mengepalai muslimin, orang yang akan jadi pemimpin mengepalai muslimin ini, itu ialah raja-raja, pemimpin-pemimpin yang beradab mereka itu menyamun kerajaan. Orang yang lepas aku ni nak jadi pemimpin ni, beradab mereka menyamun kerajaan. Ada penyamun lah. Kamilah penyamun dalam ini negeri tu. Itu cerita Piramli tu. Walaupun kambing dengan lembu yang orang tarik. Kan? Penyamun. Allah, kita nak baca tak? Memang kena baca. Bukan saya tulis. Syekh tu tulis. Ini cerita kitab kita ni tahun 1930 lebih ni. Mungkin kitab ni tahun 1940 atau 60 lebih. Dia banyak jilid. Beradab mereka itu menyamun kerajaan. Dia naik dia menyamun. Sebab tu satu negro motivator. Apa dia bagi dalam ucapan dia orang tak, saya dengar lah, saya tak suka dalam bahasa Inggeris. Saya suka dengar yang bagus. Dia kata, if you choose leadership, kalau kamu memilih orang yang jadi leader, maka dia akan pelihara kamu, keluarga kamu dan masyarakat kamu dan keturunan kamu. Siapa? Kalau di Indonesia kita, guru-guru pencen yang jadi esko-esko tahun 70-an, 60-an. Masuk kampung, kenuri kahwin, duduk sekali makan dengan orang kampung. Biasanya cikgu pencen. Dulu kalau jadi esko, cikgu pencen lah. Datuk Isa tu bukan cikgu lah. Datuk Isa kan? Saya sama tu bukan cikgu. Jadi kalau pergi kampung, orang besar dah, orang kenal dia cikgu. Dia lalu pun dia jadi YB pun orang panggil dia cikgu. Orang tak panggil dia YB. Orang panggil dia cikgu. Dia terkenal. Macam di kampung saya tu, dia cikgu ya. Orang panggil cikgu ya. Dah meninggal dah. Cikgu ya. Dia tahu cikgu. Dia mengajar anak-anak murid dia semua. Cikgu, dia pergi kedua kahwin pun duduk sekali dengan orang. Kalau ada gotong royong pun duduk sekali dengan orang. Dia tak ada satu protokol. Sekarang ni nak kena pergi nyong. Kena ambil gambar semua. Nak kena masuk Facebook apa semua. Lepas tu kacau semua. Ambil baru nak kacau. Dulu, itu barulah mereka fikir tentang orang kampung. Jalan-jalan kampung dibangunkan, tolong masyarakat kampung. Orang seronok. Itu betul leadership. Dia kata, kalau kamu, if you choose politician, kalau kamu pilih orang tu, orang politik, dia akan fikir macam mana kamu nak undi dia untuk 5 tahun akan datang. Selepas habis 5 tahun. Dia akan fikir macam mana kamu nak undi. Dan dia akan buat sesuatu supaya kamu ni pilih dia ketika mengundi. Itu politician. Dengan tengoklah di barat. New Zealand, macam mana mesra mereka daripada rakyat. Tengok Chancellor Jerman perempuan. Pergi office, tunggu kat kereta api. Saya dah cerita dia, saya dah naik kereta api kat Jerman. Saya dah duduk sebulan kat Jerman. Düsseldorf, Bonn dan Cologne. 3 bandar ni. Naik kereta api. Dia tunggu kereta api. Orang duduk macam biasa saya mama. Tak ada pula orang pergi selfie ke apa ke. Tak ada. Macam biasa. Hari-hari tunggu mana nak selfie. Yang ni sekali-sekali turun baru sibuk. Sekali-sekali turun kampung. Allah, riuh rendah. Ini dah hari-hari tunggu. Dia balik pun tunggu kereta api. Tunggu kereta api sekali dengan orang. Queue. Hari Minggu dia perempuan. Dia bawa bakul beli sayur-sayur ikan kat supermarket. Dia beratur sekali. Chancellor Jerman. Jerman berapa kali ganda Malaysia punya keluasan. Dia bukan Islam, tapi sifat tu. Sifat yang ada pada mereka. Maknanya, di Sweden, saya dah sampai di Sweden. Saya duduk di Sweden 20 hari lebih. Di Sweden, menteri, exco, semua sekali, labelnya sama dengan kaki tangan orang. Dia apa nak ni? Semua label sama. Aku kerja kat sini, aku pegawai kat pejabat resida, kamu pejabat ni, kamu sama menteri label sama aja. Tak ada nak lebih-lebih apa semua. Kita yang lebih-lebih kalau dia menteri dah kacau lah. Jadi kacau kampung. Kedemai kampung jadi kacau, bukan jadi aman. Ni. Nampak dah beza mereka.
mereka. Kita bukan hina kita. Realitinya itulah di tempat kita. Kebetulan kita baca hadis ni. Itulah yang berlaku di tempat kita. Saya sebutlah tuan-tuan, Allah uji kita ni. Tapi Allah uji kita, tempat yang diuji mesti ada satu kebaikan. Ujung ujian. Tempat Mekah yang diuji dengan pembunuhan, dengan rogol, dengan wanita dibunuh, anak perempuan dibunuh, dengan judi belah perempuan, apa semua, macam-macam. Tapi dalam tempat yang macam tu, ujungnya Allah zahir pemimpin agung Rasulullah SAW. Sebab tu kita sabar. Tak sama kita tempat lain. Allah akan zahir sesuatu yang baik tempat kita. Dan beradab mereka itu menyamun kerajaan, yakni siapa gah daripada orang Islam dan berkuasa ia memerintah, naiklah ia dengan sendiri jadi raja, jadi pemimpin, jadi pemerintah semua orang dengan suka dirinya sendiri saja dan tidak dengan kesukaan orang besar-besar yang lain. Yang lain semua dia tak peduli. Aku dah naik, tidak aku jatuh ke kau. Habis dikontrol. Tak ambil peduli lagi kesukaan orang lain, tak ambil pandangan-pandangan lain, tak ada. Dia buat keputusan sendiri. Tidak mengambil kesukaan pembesar-pembesar yang lain, orang besar, pahlawan-pahlawan muslimin yang lain, dan sekalian rakyat yang menaikkan dia, sekalian rakyat yang menaikkan dia dan mengaku dia pemimpin yang dipilih oleh mereka. Maka apabila telah naik seorang yang menjadi raja, dengan demikian sudahlah keluar ia daripada jalan syarak. Kalau buat macam ni, tak ada ikut jalan syarak lagi. Dan diperintahkan sekalian orang itu menurut hawa nafsunya, yang diperintahnya harta Baitul Mal sebagai kehendak dirinya sendiri, yang tidak menurut sebagaimana hukum syarak lagi. Harta Baitul Mal, harta zakat tak ada. Dia guna untuk kempen pilihan raya dia. Wallahu a'lam. Itu yang berlaku. Salah. Sebab harta Baitul Mal untuk orang yang asnaf. Harta zakat ada untuk orang yang asnaf. Kalau harta Baitul Mal, semua orang boleh dapat. Asal miskin Cina, India pun boleh. Tapi harta zakat hanya untuk asnaf saja. Kalau salah bagi, tak boleh. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini, kita 9 lebih. Kita berhenti sini dan kita akan sambung akan datang, insya-Allah. Sini. Rembau. Itu 26 kan? Okey, silakan soalan bila ada. Tamam tuan-tuan. Ujung kita baca kitab yang macam ni yang akan kena kepala kita, bukan kepala kita semualah. Maknanya saya, tuan-tuan semua kena. Bukan kata hadis ni mesti kena kat kita. Bukan hadis ni. Tak boleh kan baca hadis jangan sentuh orang. Hadis ni semua sentuh orang. Kalau hadis sentuh buruk bukan baca Quran. Bukan buruk baca hadis. Quran, hadis ni sentuh manusia dan kita manusia. Kita kena terima. Yang silap kita jadikan sempadan berdasarkan Quran dan hadis. Yang tak betul kita jadi sepadan, yang betul kita syukur dan kita minta Allah Ta'ala terus kekal dan kita dapat buat benda yang terbaik. Okey, ada soalan silakan. Tentu syukur banyak tau. Kita punya surau masih ramai, boleh maintain. Ada setengah tempat tak ada. Saya mengajar masjid pun ni tak banyak, kesian. Orang tua-tua datang juga tak larat semua. Tu saya kata, kalau 2 dos lagi, tambah lagi 2 dos, penggalak 2 dos, jawapan saya mengajar imam dengan Bilal, itu depan saya akan siap. Itu pun tak ada orang. Tak ada orang, kira bukanlah tak ada orang. Adalah 15-20 orang apa semua. Tapi tak ramai tuan-tuan, alhamdulillah. Maintain lah sebenarnya. Buat aktiviti, buat. Macam mana keadaan ribut taufan apa-apa, datanglah berjemaah, hidupkan surau kita, buat aktiviti. Allah bantu kita insya-Allah. Boleh tak semua sini? Wallahualam. Allah telah bagi. Saya mohon maaf kalau dia menyinggung siapa-siapa. Mungkin tuan-tuan kat sini bekas ketua pemuda UMNO apa duduk depan saya ni, penyokong kuat KJ ke apa, Mazam, saya minta maaf tapi saya kena baca. Ini tugas saya baca. Dan apa yang diberikan oleh Syekh Idris. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم إيماننا وسلم بلادنا من الكافرين ومن المنافقين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.